Bersama saya sekarang, jurulatih Terengganu Turtles, Coach Putra Gani. So, Coach, dah yang ada beberapa soalan untuk Coach lah sebenarnya tentang perlawanan tadi. Johor nampaknya tak sekebal yang disangka. So, apa agaknya kelemahan paling ketara pasukan Johor di set pertama tadi? Baik, apa yang saya lihat sebenarnya pada pasukan Johor, dua faktor yang mungkin saya boleh katakan. Yang pertamanya iaitu mungkin dah sedikit overconfident dari pasukan Johor dan juga perlawanan back to back pertemuan Johor dan juga KL sebelum itu memberikan Johor sedikit momentum yang perlahan sebenarnya pada set yang pertama itu yang memberikan pada set yang pertama Johor tewas sebenarnya dan mereka bangkit pada set yang kedua dan seterusnya yang ketiga. Itu antara pandangan saya. Dan saya memuji sebenarnya Faisal Fuad yang menjadi tulang belakang kepada regu Johor sebenarnya kerana kemampuan beliau membawa kepada regu set yang kedua dan yang ketiga bersama dengan pemain senior sebenarnya. Itu antara kelebihan dan juga sedikitlah sebenarnya dua faktor yang mereka tewas pada set yang pertama. Okey, kita tahulah bagaimana reputasi pasukan Johor kan. Tapi untuk Putrajaya pula, mereka dianggap underdog di Piala Juara-Juara dan dari aksi yang dipamerkan setakat ni, macam mana Coach rasa mereka nak mengecewakan ataupun nak ada upset pasukan dari Liga Premier sebab mereka bakal bertemu dengan KL Thunder bila Liga bersambung kan? Baik, mereka sebenarnya dilihat memberi cabaran untuk berada dalam Champion Cup kali ini. Tetapi dua perlawanan yang tidak memberikan kelebihan sebenarnya kepada Putrajaya, sedikit sebanyak merencatkan perlawanan selepas itu kerana dua perlawanan yang mereka telah tewas tetapi mereka akan bertemu dengan Kuala Lumpur. Diharap perlawanan tersebut dapat memberikan satu kejutan sebenarnya pertemuan dengan Kuala Lumpur. Okey Coach, jangan ke mana-mana sebab kami nak berbual mengenai satu lagi game lepas ni. Sebab selain Johor, pasukan KL Thunder turut menamatkan aksi pusingan kedua pada semalam. Berdepan juara Division 1 Bomba Fighters, ceritanya berbeza buat juara Liga SCL 2020 KL selepas mendominasi dengan jumlah 11 spike berbanding 2 yang dicatat oleh pasukan Bomba. Set pertama diambil mudah oleh anak buah Muhammad Azhar Haji Sarbini 21-10. Walaupun The Fighters nampak seakan boleh mengancam kelebihan KL di awal set kedua, pada satu ketika kesilapan menjadi punca kegagalan mereka terpaksa akur. Selain itu, Azlan alias yang berjaya merekod 21 spike secara keseluruhannya memastikan kekal mendahului sebanyak 3 mata di penghujung aksi set kedua sebelum memutamatkan perlawanan ini 21-17. Okay, kita masih lagi bersama dengan Coach Putra. So, nak tanyakan kepada Coach lah. Adakah adil untuk kita nyatakan bahawa saingan Piala Juara-Juara antara dua pasukan saja iaitu antara KL dan juga Johor? Pada pandangan saya memang kita nampak prestasi semasa dan reputasi semasa kedua-dua regu. Memang kita dapat lihat kemampuan mereka yang kita boleh katakan pada peringkat final sebenarnya. Tetapi harus diingat kepada regu KL Thunder. Saya melihat kerana dua perlawanan sebelum ini iaitu pertemuan dengan Johor dan pertemuan dengan Putrajaya, tidak silap saya, di mana memberikan sedikit momentum yang pada saya slow sebenarnya. Tapi mereka masih lagi berpeluang untuk terus ke peringkat semifinal dan PKP yang memberikan satu peluang kepada mereka untuk mereka perbaiki sebenarnya untuk terus yang boleh saya katakan berada dalam reputasi mereka sendiri berada di peringkat final. Okey, Coach, apakah jurang beza antara pasukan di Liga Premier dan di Division 1? Adakah terlalu ketara ataupun adakah kita sebenarnya tak boleh nak pinpoint sangat? Memang kalau dilihat memang ada ketara sebenarnya. Kalau saya ambil contoh berkenaan dengan pasukan ataupun regu dari Putrajaya. Kalau dilihat perlawanan ataupun Liga Premier, mereka baru saja berhenti seminggu selepas itu dan mereka bermain untuk Champion Cup. Minit perlawanan yang mereka ada memberikan kelebihan sebenarnya
kepada regu-regu di peringkat Premier berbanding di peringkat Division yang mereka sebelum ini berehat lama dan dalam masa yang sama mereka berada dalam situasi PKP, tidak dapat bertanding, kurang minit perlawanan, pendedahan untuk mengatur strategi dan mengenal pasti kelemahan setiap pemain. Itu yang boleh saya katakan jurang antara regu-regu di Division 1 dan juga di Premier. Okey coach, because kita dah banyak kali sebut PKP ni kan, adakah disebabkan PKP Piala Juara-Juara kini terpaksa dihentikan? Yang itu kita memang tahu adalah fakta sekarang ni. So coach rasa situasi ini adakah mampu memanfaatkan tim mana? Mungkin dari segi percaturan semula strategi pasukan atau rehat untuk pemain yang mengalami kecederaan. So apa pandangan coach? Memang ini sebenarnya kalau kita lihat tiga regu sebenarnya, Johor, Penang dan Negeri Sembilan yang saya lihat mempunyai momentum yang sangat baik ketiga ini, dan juga KL juga berpeluang dalam meneruskan cabaran. Tetapi dalam masa yang sama dengan adanya PKP ini sedikit terjejas, memberikan terbantuknya momentum regu-regu yang sedang meningkat. Kalau kita lihat Negeri Sembilan kan, Penang dan Johor. Tetapi PKP ini memberikan terganggunya latihan, saya rasa, seperti yang saya dimaklumkan, seperti regu Kuala Lumpur Thunder di mana Syahir Rosdi berada di luar kamp. Azlan Alia saya difahamkan untuk bekerja dan hanya satu orang saja iaitu Amirul Zazwan berada dalam kamp nasional sekarang ini. Dan Penang rata-rata mempunyai kelebihan kerana mereka pemain-pemain mereka berada dalam pelapis regu tim nasional sebenarnya A dan B. Ini memberikan kelebihan kepada Penang untuk mereka terus menggilap prestasi mereka untuk lebih baik dan sasaran strategi mereka untuk terus berada dalam kelompok terbaik selepas ini. Dan berbanding Johor yang saya dimaklumkan juga, Faisal berada dalam tim nasional dan juga Aizat, dan Mukhlis berada untuk terus tumpuan kepada kerja. Ini sedikit terbantutlah kepada tim Johor untuk mereka kembali meneruskan pencapaian mereka yang baik sebelum PKP ini. Dan itu sedikit sebanyak pandangan saya kepada regu-regu untuk peringkat ini. Yalah, PKP ni walaupun kurang menyenangkan, kita still harap ada jugalah kebaikan yang diperolehi oleh tim dan juga player-player kan. Okey, terima kasih Coach Putra kerana sudi berbual dengan kami. Banyak insight yang kita perolehi daripada Coach dan sebenarnya banyak lagi info-info yang nak kongsikan bersama dengan anda. Sedih jugalah bila kita terpaksa postpone Champions Cup ni, tapi beginilah kedudukan kumpulan setakat ini. Johor Tigers di tangga teratas kumpulan A dan Penang Black Panthers pula teraju kumpulan B.